Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pepatih. Anda sedang semua sekarang ini bersama kami dalam segmen Tahu dan Tengok, Pandai dan Buat. Dan kita sekarang ini sedang bersiaran dari Serambi Lembaga Museum Negeri Sembilan. Dan kita bersyukur pada pagi ini turut serta dengan kita ialah beberapa orang yang sentiasa menolong ataupun membantu kita, sentiasa memberi sokongan kepada kita. Bersama kita pagi ini Yang Berhormat Puan Nicole Tan, Yang Berhormat Tuan Gunasegaran dan juga Yang Berhormat Tuan Chin, dan turut hadir. Terima kasih Datuk Datuk kerana hadir hari ini. Turut hadirlah penyandang luar adat Sungai Hujung. Jadi kepada tetamu kehormat ni, kami mengucapkan terima kasih lah. Kehadiran tuan-tuan dan puan ini sebenarnya satu sokongan yang besar artinya bagi kami. Hari ini kita dalam segmen Tahu dan Tengok, Pandai dan Buat. Jadi kita nak berbicara pasal seni lukis. Hari ini kita perbicaraan kita ialah sekitar dunia seni lukis, dan kita akan membicarakan tahu dan tengok. Kebanyakan kita ni tahu dan tengok lukisan, tapi tak tahu macam mana nak menghargai lukisan, tak tahu bagaimana nak menghayati. So hari ini insyaAllah dengan 1 jam kita bersiaran ni, kita akan dapatlah sikit sebanyak tahulah lepas ni macam mana nak buat apresiasi seni lukis. Jadi bersama dengan saya di studio ni tadi kita dah saksikan satu persembahan daripada kumpulan Baskers Pelukis Negeri Sembilan yang diketuai oleh Cik Zakir, atau lebih dikenali di kalangan kami ni dengan nama Zorro. Dan di sebelah saya ni ialah Cik Hanif, seorang pelukis penuh masa. Dan di sebelah kiri saya ni ialah seorang pelukis terkemuka. Ini ialah seorang pelukis yang bukan calang orang, bukan terkenal saja di Negeri Sembilan, tapi di seluruh Malaysia, malah banyak kali mengadakan pameran di dunia. Dan di sebelah sana kita ada Cik Helmi, seorang pengkhatat, seorang penulis khat, dan nanti kita akan dapat sama-sama menyaksikan hasil karya mereka sedang berdemonstrasi sekarang. Baiklah, di sebelah saya ni ialah saudara Nahar bin Hanif, seorang pelukis penuh masa. Dia dulu belajar lahirnya di Perak, dan menuntut di Kedah di sekolah menengahnya. Lepas tu dia melanjutkan pelajaran di ITM ketika itu. Dan lepas tu dia keluar, dia kerja sebagai graphic designer dengan Johan Ceramics. Lepas tu kerana komitmen berkeluarga, tak payahlah ceritakan apa komitmen dia. Dia terpaksa berhenti kerja dan ikut isteri dia berhijrah ke Negeri Sembilan. Dan hari ini dia dah ada kelapangan masa, dan dia ni seorang pelukis yang sepenuh masa. Cuma hebatnya saudara Hanif ni, Nahar ni hari tu, karyanya, salah satu karyanya telah dimiliki oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Jadi kami pun di kalangan pelukis berasa amat terharu lah dengan lukisan tu dibeli di kalangan kami, dan ini satu sokongan yang amat besar bagi kami. Jadi saya tak mau berceloteh panjang, sebab hari ini kita nak bercerita pasal seni lukis. Banyak orang bertanya kepada saya tentang lukisan abstrak ni, macam mana kita nak menghayati, macam mana kita nak seronok tengok lukisan abstrak. Itu yang biasalah soalan saya dapat. Hari ini saya bawa seorang pelukis abstrak, dan kita dengar sendiri daripada pelukis abstrak ni apa ilham dia, apa cutusan inspirasi dia, apa sebab dia lukis, apa tujuan dia. Jadi saya rasa orang paling layak sekali untuk berbicara tentang karya dia sendiri ialah saudara Nahar sendiri. Jadi untuk soalan saya pertama, saudara Nahar, dalam bidang seni halus ni, kadang-kadang orang mendengar perkataan seni halus pun macam berbeza daripada seni lukis. Jadi apa latar belakang seni halus ni tu? Yang menjadikan itu seni halus tu, apanya yang terkumpul karya tu dalam karya seni halus? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksudkan seni halus? Maksudnya kita bukan hanya sekadar melihat sesuatu keadaan tu dari segi permukaan sahaja. Kita kena menghayatinya lagi dalam. Macam sebagai contoh tengok karya ni, saya melukis sebuah pemandangan dalam hutan, tapi hasilnya macam ni. Apa yang saya nak ekspreskan, walaupun pokok itu statik,
tapi ada tenaga yang kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi saya nak ekspreskan tenaga tu, tenaga pada alam ni, pokok-pokok tu saya ekspreskan dalam keadaan yang apa orang cakap ekspresif. Ekspresif lah. Jadi karya ni kalau kita nak cakap expression lah. Yalah, ini bagi saya kata-kata je tu masih abstrak ya. Bagaimana kita tak dapat memahami karya abstraknya itu, kata-kata seorang pelukis tu pun masih abstrak lagi. Tapi tak apa, biar kita lanjut lebih dalam. Kita ni pandai dak buat, tahu dak tengok. Pandai dak tengok, tahu dak buat. Jadi kita buat betul-betul. Macam mana kita nak menghargai ni? Baiklah, apa cetusan subjek matter dia yang pertama sekali bila kita nak tengok karya ni? Subjek matter ya. Subjek matter dia alam. Alam semula jadi. Alam semula jadi. Dan daripada situ daripada pokok-pokok tu ya. Jadi kita kena faham alam semula jadi ni, kalau kita tengok macam tak ada apa-apa kan. Kita macam tak ada feeling lah. Ya. Tapi sebenarnya dia hidup. Dia bergerak. Dia ada movement kan. Kadang-kadang kita tengok benda yang laju, kereta tu ada energi, tapi kita tak perasan yang pokok, tumbuh-tumbuhan ni dia bergerak, tapi dengan keadaan yang terlalu halus. Jadi saya cuba nak ekspreskan benda-benda ni ada tenaga. Jadi bila kita sebut pasal tenaga, kuasa, balik kepada apa? Siapa yang mencipta tu. Okey. Saya rasa masih belum sampai lagi tu bagi diri saya lah. Masih belum sampai lagi, tapi tak apa. Itu saya katakan tadi, untuk menilai sebuah karya tu, dia perlu tahu ceritanya ya. Jadi sebenarnya yang dilukis ni, motif-motif yang dilukis ni, saya nampak macam ada bunga-bungaan, saya nampak macam ada stroke ya. Jadi bunga-bungaan ataupun macam kerawang-kerawang tu sebenarnya image itu apa sebenarnya yang ada di situ? Macam zaman dulu sebelum ada seni visual, manusia ni dia express seni daripada objek-objek atau benda yang berfungsi. Contoh macam rumah, fabrik, kan, alat persenjataan ke kan. Tapi bila wujudnya seni visual, saya ambil balik image tu, ekspreskan dalam bentuk seni visual. Sebab image tu pun daripada alam kan. Ya. Baiklah. Jadi kalau kita tengok, saya nampak macam ada gambaran kerawang Melayunya di situ, ada macam ukiran bunga Melayunya di situ ya. Jadi ya sebenarnya bila kita letakkan benda-benda ni dalam tu ya, apa nak dibuat bersama, apa isi kandungan yang nak dibuat bersama dengan karya tu. Kita masih berbicara pada soal yang senang. Inilah bezanya mata seni dengan mata biasa ya. Orang memandang seni dengan mata seni itu, dia memandang di sebalik apa yang ada. Bagi sebuah pelukis, dia senang menggunakan, kita melihat roh benda tu, kata dia. Dan roh itu adalah satu yang abstrak. Tapi di sini kita tidak menggunakan perkataan roh, kita menggunakan perkataan expression. Ya? Jadi Syed Hanif ni, dia pergi ke hutan dan dilihatnya alam semula jadi. Apa yang dia nampak, itulah mata seni dia. Ya? Bukan mata kita. Mata kita nampak daun pokok. Tapi mata dia nampak energi, ya, nampak kuasa, nampak di sebalik expression tu. Dan kita tengok tadi, untuk menguatkan lagi ekspresi roh itu tadi, ya, yang tak jelas tadi, dia menggunakan bunga-bunga Melayu, alam Melayu ni sebagai simplifikasi daripada alam tu, dapatlah image ni kan. Ya. Jadi itulah dari segi sudut gambarnya saja. Jadi kalau kita nak tengok sebuah karya seni itu, nak tahu macam mana nak menghayati sebuah karya itu, ialah yang itulah kita kena harus kaji dulu. Yang pertama sekali, apakah image yang ada di luar, ya? Dan sekarang ni kita dah faham, ya? Dan dalam setiap karya itu mesti ada message nak diangkut, mesti ada message nak disampaikan, ya? Bagi saya, kalau seorang pelukis tu ada peluang untuk berinteraksi dengan masyarakat, tetapi dia tidak menggunakan peluang itu untuk berinteraksi, amat rugilah dia. Dan bagi saya, seorang pelukis itu mesti ada satu amanat yang kukuh untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi dalam hal Cik Naha ni, apakah amanat
selain daripada menghayati karya ni keindahan, tapi amanat yang nak disampaikan kepada penonton ni apa agaknya? Supaya kita sedar bukan kita sahaja yang ada di atas bumi ni, kita kena appreciate alam, diri kita dan sang pencipta lah. Itulah jadi yang nak disampaikan, ya. Betapa kita ni bukan hidup di atas muka bumi ni, bukan hidup saja, ya. Di sebalik itulah energi yang dimasukkan tadi, itulah roh yang dimasukkan tadi. Kita bukan melihat jasad lagi dah. Ya. Bila kita memandang dengan mata halus, mata seni itu bila memandang sesuatu yang halus tu, secara halus, dia bukan lagi memandang jasad. Dia memandang roh, ya. Dia memandang pencipta. Jadi bila diletakkan karya sebegini, saya pun memang dapat merasai karya ini bila digelapkannya kawasan belakang tu. Sebab biasanya warna biru, warna gelap, ni pun gelap-gelap kebiruan, ya. Ialah warna spiritual, ya. Orang pernah bertanya kepada saya, kalau biru ni kenapa spiritual? Sebabnya kalau kita pandang ke langit, langit tu tak ada apa-apa, tapi biru. Jadi ruh tu sebenarnya dia tak wujud. Jadi kebiruan itu membawa makna spiritual tu. Satu lagi, Cik Anif, Cik Naha, saya difahamkan itu karya Cik Naha ni dah satu jadi milikkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, ya. Jadi sebagai seorang pelukis lah, apa perasaan? Oh, terharu, terharu sebab tajuk dia macam tu, menjunjung kasih. Oh ya, menjunjung kasih, ya. Jadi kita audiens tu kita kena faham sempena hari keputeraan yang di-Tuan Besar. Jadi ini personally lah, tajuk lukisan tu Menanti Seri. Apa yang saya maksudkan menanti seri? Sekian lama yang Tuan menanti untuk jadi yang Tuan. Jadi tajuk tu sendiri dapat senang cakap. Begitulah, ya. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, begitulah kita lihat, ya, bagaimana seorang pelukis. Jadi lukisan abstrak ni lazimnya bila kita nak melihat karya abstrak ni, kita kan tengok apa perkara yang dilukis, ya. Dan kita dah tahulah tadi, ya. Lepas tu cetusan idea, ya. Daripada cetusan idea tu digambarkan, daripada gambar tu sebenarnya kita dapat melihat idea dia, dan di situlah seorang pelukis itu menampilkan karyanya dan meluahkan segala perasaannya, ya. Jadi itulah tadi Saudara Nahar, seorang pelukis yang saya rasa terus berkarya selepas ni, InsyaAllah. Dan kepada tuan-tuan dan puan yang ingin melihat karyanya lebih dekat, silalah datang ke galeri pameran seni lukis di Lembaga Museum Negeri Sembilan. Dan untuk seterusnya, kita ke sebelah kiri saya ni, ya. Dan kita hari ini sebenarnya kita ada seorang pelukis yang saya ceritakan tadi, Mr. Yong Luk Lam, seorang pelukis yang hebat lah bagi saya, ya. Dia bukan saja pelukis terkenal di Negeri Sembilan, tapi seperti ceritakan tadi, dia juga seorang pelukis yang sangat terkenal di Malaysia dan juga sudah banyak buat pameran di seluruh dunia. Ini dia Mr. Yong Luk Lam, dan ini karya dia, ya. Dia berkarya dengan watercolor, ya. Perbincangan kita tentang watercolor akan berterusan selepas ni dengan Mr. Fu pula untuk menceritakan tentang watercolor. Saya dengan Mr. Yong ni sebenarnya saya cukup cemburu, sebab dia duduk sekejap, dia buat ambil warna tu macam main-main je, tapi lepas tu karyanya, ya Allah, ya, memang menyentuh, ya. Tapi memang dia seorang pakar watercolor, cuma dia ni susah nak diajak berbuat, itu saja. Dan dia suka berkarya, ya. Inilah dia Mr. Yong Luk Lam. Kita akan dapat sama-sama nanti melihat karyanya bila dah siap.
Untuk makluman ya, dia berkarya ni hanya 1 jam saja. Jadi kita akan lihat dalam tempoh 1 jam bagaimana hasil karyanya dibuat. Ni seorang yang dahsyat ya bagi saya lah, ya. Begitulah tadi ya. Satu demo watercolor atau cat air oleh Encik Yong Luk Lam. Dan sekarang bersama dengan saya di sebelah kanan saya ni sahabat baik saya, sama-sama jadi guru. Dulu saya mengajar di BTGK, dia mengajar di Bahau. Dan yang agak peliknya sikit dengan Mr. Fu Yong Chek ni ialah dia berbangsa Cina ya, tetapi mengajar bahasa Melayu. Itu yang saya rasa sangat special ya. Jadi jarang kita tengok orang macam ni mengajar bahasa Melayu kan, tapi dia mengajar bahasa Melayu. Dia ni kepakarannya ialah dalam lukisan Cina dan juga tulisan kaligrafi Cina. Itu kepakaran dia. Tapi dalam segi lukis, yang sebenarnya lukisan Cina ni dia lebih macam watercolor ya. Yeah. Dia cara dia tu, teknik itu yang bersahajanya tu, dan dia juga banyak menghasilkan watercolornya ya. Jadi tadi kita tengok Mr. Yong berkarya, tapi hari ini kita nak berbicara pula dengan Mr. Fu tentang teknik watercolor tu ya. So yang dikatakan watercolor ni Mr. Fu ya. Yeah. Apa beza dia watercolor ni berbanding dengan katakan cat minyak ke ataupun akrilik ke? Okay, terima kasih doktor. Sebenarnya watercolor ni sebab dia berdasarkan ada air, so dia lebih senang menguasai teknik dia jika dibandingkan dengan cat minyak, oil painting. Ya. Dan kedua yang menarik watercolor ialah dia loop sinar dia transparent. Kita bila campur air, dia bukan macam opaque. Jika opaque dia sangat tebal, tapi watercolor bila kita campur dengan air dengan portion yang betul, kita boleh nampak transparent dia. Itu yang menarik watercolor. Ya. Encik Fu cakap watercolor ni senang ya. Saya sebenarnya seorang pelukis juga, dan saya dah banyak buat macam-macam media. Bagi saya, watercolor ni lah yang paling susah sekali. Ya. Paling susah oleh kerana kita tidak menguasai teknik dia. Ya, teknik yang pentingnya seperti saya kata tadi, campur dengan air. Jika kita kurang air, artinya dia akan nampak tebal, tak nampak transparent dia. Jika kita banyak air, artinya dia terlalu cecair. Terlalu cecair dia kita tak nampak tone dia. Jadi satu teknik yang boleh tunjuk Encik Yong punya lukisan. Okey. Kan ada satu saya demonstrasi satu hari kita kali dua kali. Yes. Sebab yang peliknya bagi saya watercolor ni, dia tak boleh salah kan. Kalau kita tersilap meletak satu warna tu, that's it. Lukisan tu akan terpaksa dibuang. Betul doktor. Sebab watercolor ni kita sebanyak 2 kali saja, 2 lapis. 2 lapis. First lapis, bila dia kering, kita tambah lagi satu. Okey, satu layer. Jika kita tambah lagi, dia akan warnanya akan macam mati. Kita kata, stagnant. Tapi akrilik dengan cat minyak itu senang, dia boleh cover. Ya, betul. Sebelum dia kering kita boleh buat sapu. Saya lebih selesa pakai cat minyak ya, sebab cat minyak ni salah ambil warna lain tutup. Ambil warna lain tutup. Dan lagi tebal lukisan tu, dia akan jadi lebih menarik sebab dia kaya dengan warna. Itu oil paint ataupun cat minyak. Tapi saya berkali-kali saya cuba buat watercolor ni. Bila orang watercolor sendirilah, watercolor sendiri cakap dengan saya, kalau dah betul tu buang lukisan tu, kata dia. Saya bila buat satu saya buang, buat satu saya buang sebab tak puas hati. Lama-lama tak ada yang siap. Sebenarnya doktor, tak payah buang, kita cuci saja. Oh yes, sebab itu satu kebaikan watercolor. Jika kita gunakan kertas yang tebal, iaitu 300 gram ya, yang bagus ya, sebelum dia kering kita boleh cuci di bawah tape. Buka tape, kita sapu. Baru tahu. Saya biasa gunakan kertas 150 gram je. Jadi bila kena air tu kertas tu lembut kan. Kita cuci kering, kita boleh lukis lagi. Satu yang penting dalam watercolor ni, kalau kita melukiskan, kata kita lukis benda ni dan kita ada warna putih dan kita ada kilat cahaya, highlight dalam watercolor, daripada mula melukis tu, warna putih dengan highlight ni memang tak disentuh warna kan. Betul. Jadi maksudnya warna putih itu ialah warna asal kertas.
Atas kertas. Ya. Yang itu yang bagi saya cukup dahsyat ya. Jadi sebelah ni karya ni ialah gambar bangunan ni yang dilukis oleh Mr. Fu sendiri. Ya. Dan kalau kita tengok di sini ya. Ya, ada tempat putih. Tak warna. Kawasan yang putih ni memang tak disentuh warna Tak sentuh. Tapi jadi sebelum warna, artis ni sudah satu idea, di mana kena cahaya. Itu kreativiti seorang pelukis. Dia nampak daripada awal mana kena cahaya kena ada, mana warna yang tak boleh kena sentuh pelukis. Saya rasa itu yang saya tak ada. Bahagian yang kena cahaya, kita kurangkan warna. Contohnya bumbung bangunan ini. Jadi ada nampak putih kan? Saya sengaja dia sapu sekali saja. Yang putih biarkan. You jangan tutup dia. Sini juga bawa tanah, gelas. Satu brush saja, you brush saja. Biarkan dia ada nampak yang bertitik-titik putih tu. Itu efek dia. Macam mana dia buat, dia sapu brush, tiba-tiba jadi gambar rumput. Saya rasa itulah kehebatan seorang watercolorist ya. Dengan Mr. Yong ni yang ada sebelah, itulah yang paling jealous sekali saya dengan dia ni. Dia letak warna tu jadi gambar pokok. Dia letak satu stroke ya. Sebab itulah kita sebab itu doktor kita kata practice make perfect lah. Ya, kita banyak kali melatih. Okeylah, dengan semula jadi, dia akan semula jadi keluar dia bila kita warna saja. Apa nasihat Mr. Fu pada anak-anak muda lah kalau dia minat nak berterusan watercolor ni? Cari cikgu lah. Mesti yang penting itu cari seorang cikgu yang expert macam Mr. Yong lah. Sebab kita mesti menguasai teknik. Memang kita boleh macam YouTube ke sekarang banyak dia mengajar melukis atau kita ada yang merujuk kepada buku-buku lukisan. Tapi jika ada cikgu mengajar di tepi, kita lebih cepatlah menguasai teknik dia. Apa-apa mistake, ada kesilapan, cikgu boleh tunjuk on the spot. Saya pernah melihat pelukis watercolorist ni dari dekat. Saya duduk saya perhati berawal sampai akhir, tak lama pun 1 jam ya. Tapi cara dia buat tu memanglah satu stroke jadi gambar pokok. Jadi gambar pokok setiap dengan lighting dia sekali. Mana kawasan yang gelap, mana kawasan yang cerah. Pada brush tu sendiri, pada berus tu dah diletak, bila dia letak satu tu terus jadi gambar pokok. Itu sebab hari ni saya jemput di Negeri Sembilan kita ada sebenarnya pakar watercolor dan bila jemput Mr. Fu, jemput Mr. Yong ni, kepada penonton kepada hadirin, kalau berminat nak tengok yang lebih dekat, pameran apresiasi seni 2021 menjunjung kasih sedang berlangsung sekarang di museum ni Jadi kalau ada masa datang bawa anak-anak, mana tahu kadang-kadang tu kita mencetus idea ilham kepada anak-anak, mungkin dia akan jadi seorang pelukis yang hebat satu hari nanti tak heran negara kita sedang maju dan kita akan bercambah kerjaya kita kena isi nanti kerja-kerjaya tu dengan semua kepakaran ni kepada Mr. Fu satulah Mr. Fu nak tanya macam mana Mr. Fu tengok hari ni kita punya perkembangan di Negeri Sembilan ni? Perkembangan seni saya boleh katakan sangat menggalakkan dan memberangsangkan berdasarkan bilangan pelukis yang menyertai pameran-pameran yang diadakan kebelakangan ini. Dan bilangan karya ini sekurang-kurangnya 50. 50. Bukan senang lah. Dapat 60-50 buah karya dipamerkan sekali. Dan media berjenis-jenis juga. Kita ada watercolor, kita ada acrylic, kita oil painting, ada yang buat charcoal, ada yang pencil drawing. So ini memang sangat mengalahkan. Dan dari segi aliran kita ada tengok ada impressionisme, ada realisme, ada abstrak tadi. So ini boleh katakan macam berbagai bunga berkembanglah sekali di Negeri Sembilan ni. Begitulah perkembangan seni lukis, dan saya rasa kalau penonton tak mengambil peluang ni lah untuk sama-sama meraihkan apa yang dikatakan pengembangan seni lukis tadi, saya rasa mak rugilah kita sebab kita tidak menilai, tak dapat menghayati segala keindahan yang di apa ni
dalam perkembangan kaum maaflah kita pasal kaum Cina ya. Okey. Saya rasa dari segi persatuan pelukis ni kaum Cina di Negeri Sembilan ni saya rasa jauh lebih mendahului. Saya rasa persatuan watercolor Negeri Sembilan ni dah ditubuhkan pada tahun 65. 60-an. Jadi boleh ceritakan sebanyak tentang perkembangan persatuan pelukis di Cina di Negeri Sembilan. Oh ya. Yeah. Sebab di negeri ni ada dua persatuan lukis yang pesertanya kepada kaum Cina lah. Yang pertama ialah Persatuan Seni Lukis Negeri Sembilan yang ditubuhkan pada awal 60-an. Ya. Dan lagi satu ialah sekarang dibimbing oleh Encik Yong, Persatuan Seni Lukis Negeri Sembilan. Dan lagi satu ialah Persatuan Lukisan dan Kaligrafis Cina yang saya menjadi chairman pengerusi. Jadi kedua-dua persatuan ni banyak ahlinya ialah kaum Cina. Tapi ke belakang ini oleh kerana pihak museum ni diadakan aktiviti pameran. So apabila dijemput memang kita memberi sokongan 100%. Sebab ke belakang ini kita masing-masing adakan aktiviti sendiri. Persatuan Seni Lukis Negeri Sembilan adakan pameran tahunan sendiri. Persatuan Lukisan dan Kaligrafi adakan pameran sendiri. Dan lagi pelukis pun Negeri Sembilan pun ada. So, jadi sekarang dengan ada satu pentas umum kepada kita semua untuk menyertai misalnya aktiviti plan A yang dianjurkan oleh museum. So, kita memang memberi sokongan. Sebab kita tak akan syok sendiri saja. So, sebab seni ni tidak ada barrier antara kaum pada pendapat saya lah. Jadi kita mesti bercampur, berinteraksi antara satu sama lain. Ya. Yeah. Saya ingat masa saya sekolah dulu lagi, saya sekolah di Batu Gigi, Persatuan Pelukis Negeri Sembilan ni memang sudah ada ya. Yes, 60-an. Dan saya pun agak aktif juga berkarya masa tu. Tetapi kita persatuan lain tak ada ya. Dan saya berkesempatan juga melihat beberapa pameran, dan salah satu daripada pameran yang betul-betul menyentuh hati saya untuk minat seni lukis ni ialah bila saya menyaksikan pameran ni, saya rasa di Dewan MPS ada sekali persatuan ni membuat pameran dulu ya. Dan kita ada juga persatuan-persatuan pelukis lain ya, tapi kita akan jemput selepas ni untuk berbincang ya dengan kita. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mr. Fu tadi ya, begitu banyaklah sekarang ni museum, terima kasihlah kepada museum ya. Museum sekarang ni sedang betul-betul berusaha ya menyokong kami pelukis, menyediakan platform untuk kita berkarya dan untuk kita berpameran. Malah sejak 2 tahun kebelakangan ni begitu banyak pameran dibuat. Ada juga sebilangan besar juga pelukis yang sudah berjaya menjual karya-karya mereka ya. Jadi itu satu petanda yang baik lah saya rasa. Jadi kalau orang ramai tuan-tuan dan perempuan ya rasa perlu nak belikan hiasan untuk rumah, kenapa tak datang ke museum, tengok saja lukisan dan pilih dan berurusan dengan museum. Segala pembelian itu sebenarnya ialah satu sokongan kepada kita. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita dilanda oleh pandemik COVID-19 ni ya, yang mana menghadkan aktiviti-aktiviti kita. Itulah. Baiklah Mr. Fu, saya rasa sedikit tadi Mr. Fu ada menyebut tentang plein air kata dia. Betul ya. Pada 13 Jun kami pelukis-pelukis yang setakat ni sudah mendaftar seramai 76 orang pelukis. Sudah mendaftar untuk berkumpul di Ulu Bendul untuk melukis plein air secara terbuka daripada pukul 8 pagi, 9 pagi sampai 5 petang. Jadi kalau nak tengok pelukis ni beraksi, nak belajar melukis, nak tengok dari dekat, hadirlah di sana nanti. Yang ini ialah anjuran Balai Seni Visual Negara. Dengan kerjasama pelukis, persatuan-persatuan pelukis dan juga lembaga museum. Jadi amat rugilah nanti kalau terlepas peluang, kalau ada anak-anak minat tu ya. Ada satu soalan lagi. Apakah harapan ya? Apa harapan kita? Ni kita kena tanya satu soalan ni. Kita pelukis-pelukis sudah ada. Karya sudah ada. Dan kita punya tetamu kehormat kini, YB kita pun ada dan dengar soalan ni. Ya? Sebagai pelukis lah, sebagai peserta pelukis, apa harapan kita terhadap kerajaan yang ada? Harapan kita pelukis ialah
badan-badan kerajaan, sama ada kerajaan atau swasta, berilah sokongan ya, kepada pelukis-pelukis dengan membeli karya-karya mereka melalui pameran atau secara individu pun boleh. Ya, dan saya harap badan-badan kerajaan atau badan swasta beri sokongan, ya, sponsor. Jika persatuan-persatuan pelukis ada apa-apa aktiviti, silalah beri sokongan dan sponsor ya, kepada pelukis kita. Okay. Ya. Saya nak tambah satu, Mr. Fu. Ya. Kita ni di Negeri Sembilan ni sudah ada bandaraya ya. Yang berhormat ya. Dah ada bandaraya. Tapi saya rasa satu-satunya bandaraya yang tak ada galeri Seremban ni lah kot. Ya. Jadi sudah sampai masa lah. Saya rasa kita kan ada satu bangunan galeri di mana pelukis-pelukis boleh berkumpul di situ berkarya. Dan galeri itu biarlah bertaraf internasional supaya kita dapat menjalin hubungan dengan galeri-galeri luar. Yes. Jadi dengan adanya galeri itu nanti kami pelukis akan dapat berkumpul, dapat berkarya, dan saya rasa ramai lagi pelukis di Negeri Sembilan ni akan dapat melebarkan sayapnya dengan lebih jauh. Itu harapan kami lah sebenarnya dan kita harap benda ni akan dijelmakan lah dalam secepat mungkin lah. Sebab kita sudah ada pelukis, kita sudah ada karya, kita sudah ada persatuan. Kita sekarang ni galeri je yang saya rasa menyekat kita untuk terus berkembang dengan lebih jauh. Ya. Baiklah, Mr. Fu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mr. Fu, terima kasih atas perbincangan yang baik tadi. Dan seterusnya saya rasa tuan-tuan dan puan, kita ke sebelah kiri ini dan kita bersama dengan Cik Helmi. Cik Helmi ni adalah seorang penulis khat. Inilah karya-karya yang dibuat dalam jangka masa 1 jam semasa kita berbicara tadi. Ya? Cik Helmi dulu belajar di mana? Oh, memang belajar dengan guru seni khat betul? Inilah bila dah siap nanti dia dah menyiapkan beberapa karya sebenarnya, ya. Ini jadi kalau ada yang berminat nak menulis nama ni, nama dia YB Puan Nicole Tan Lee Kun. Puan Nicole dah ada, nanti dah ada satu ni mungkin bukan hadiah, mungkin kena beli kot. Memang hebat lah. So dia bayar. Okay. YB Cik ni dia sedang buat nama ya. Ni pen ni buat sendiri ke? Ini saya buat sendiri daripada chopstick. Ini daripada pakis bok besar sebelum lepas dia. Dan ni daripada Indian lah. Ni hujung mata dan ni daripada tanduk. Jadi kayu biasa. Kita akan menyaksikan ya selanjutnya nanti bila kita dah apa nanti. Baiklah, ya, kita bersua balik pada sesi perbincangan kita. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, di sebelah saya ni ialah orang yang kira-kiranya dari segi dalam dunia seni lukis ni, inilah orang yang paling utama. Ini ialah Presiden Persatuan Pelukis Baru Negeri Sembilan, Cik Nur Razlan. Ya. Beliau adalah seorang pensyarah di maktab ataupun di Institut Pengajian Pendidikan Guru Raja Melewa. Seorang berpendidikan seni
saya difahamkan belajar sampai dapat ijazah seni dan sekarang ni dia mengajar seni lukis juga di Institut Pendidikan tu. Dengan Cik Nur Razlan ni saya tak banyak nak bercerita pasal karya, ya. Saya lebih nak banyak bercerita pasal aktiviti persatuan, ya. Dan bagaimana persatuan dah begitu berjaya. Saya tengok dalam tempoh 2 tahun ni berkembang di sini, ya. Tapi sebelum tu Cik Nur Razlan ni dia dengan seni lukis, ya. Jadi macam mana Cik Nur Razlan ni boleh terlibat dengan seni lukis sebenarnya dalam pengalaman kehidupan? Dulu masa sekolah tu saya sekolah sains sebenarnya. Sekolah menengah sains Pahang. Orang sains. Sekolah menengah sains Pahang di Kuantan. Tapi saya tak ambil AMAC. AMAC saya gugurkan, saya gantikan dengan seni. Jadi selepas tu saya terus lepas PM saya belajar di UiTM, kursus seni halus sampai tahun 85. Di situlah mula minat seni tu. Seni halus saya major painting lah, catatan, ya. Kemudian seterusnya saya ambil pendidikan setahun di ITM juga. Lepas tu saya menjadi guru lah. Jadi guru sekejap di Pahang. Kemudian saya berpindah ke Terengganu. Di Pahang tu memang kita tak ada ruang-ruang lah sebab dilipis di kampung yang pedalaman. Jadi saya cuma buat poster, buat mural, ya, dengan adun dan juga di sekolah tu lah. Tapi bila saya berpindah ke IPG, Maktab Perguruan masa tu Kuala Terengganu, di situ ada Angkatan Pelukis Terengganu, APT. Sekarang dah tak ada dah Angkatan Pelukis tu, sekarang dipanggil PETI, ya, Persatuan Terengganu. Jadi di situ saya kembalilah aktif. Kemudian bila saya pindah ke Negeri Sembilan ni, kita ada Persatuan Pelukis Negeri Sembilan. Saya pun terlibat masa tu. Cik Mazlan pun, Tuan Haji Mazlan sama mengajar dengan saya. Dia ajak saya masuk. Jadi di situ lagi lebih aktif. Jadi saya berpendapat, kalau kita dah belajar seni ni, kita nak aktif, kita mesti ada kumpulan. Kita kurang-kurangnya kita ada grup 5 ke, grup 6 orang ke yang aliran yang sama ataupun idea yang sama. Kita bergerak. Dia tak boleh bersendiri. Tak boleh. Kita mesti. Saya tengok student-student saya pun sama. Siapa yang join group, yang join persatuan, kalau pergi Johor, Persatuan Johor ke, dia akan aktif. Siapa yang bersendiri, susah. Dia bila dah jadi cikgu, ataupun dia ada career dia sendiri, kerjaya dia, nak aktif memang susah. Dia kena ada kawan-kawan. Sekurang-kurangnya carilah mana-mana persatuan negeri ke, yang ada untuk kita terlibat. Ataupun kumpulan-kumpulan persatuan seni ke, watercolor, ikutlah minat kita, ya. Itu saya tengoklah. Di Negeri Sembilan ni saya tengok daripada 2019, ya, ataupun penghujung 2018, saya rasa macam ada satu kebangkitan, tak salah lah kalau saya guna kata kebangkitan, ya. Saya rasa macam ada satu renaissance lah kat Negeri Sembilan ni dari segi art lah, ya, dari segi pelukis. Tiba-tiba saja bila saya balik, bila ajak buat pameran, tiba-tiba ramai yang datang. Malah saya buat kat rumah saya contohnya, saya harap 15 orang datang. Tiba-tiba 45 orang datang. Satu benda yang memenajatkan. Saya rasa apa di sebalik yang membangkitkan semangat di kalangan pelukis ni? Saya tengok kita bermula tu 2018 ke 2019 tu, bila kita ada satu rangka baru. Dulu kita bergerak pelukis saja. Persatuan pelukis, kita pelukis saja. Jadi pelukis ni ada lebih kurang 52 ahli dia. Tapi yang aktifnya lebih kurang 20 lebih lah, ya, 20 ke 30 yang aktif. Jadi bila jawatankuasa yang Dr. Rashidi, ya, setiausaha lah, dia mula menggerakkan idea tu, menggabungkan semua. Menggabungkan Persatuan Pelukis Negeri Sembilan, Persatuan Seni, Persatuan Kaligrafi dan juga Persatuan Seni Khat. Kita gabung, kita dapat ramai pelukis. Lepas tu kita dapat pula sokongan daripada Muzium Negeri Sembilan. Dengan kerja-kerja yang dibuat oleh doktor, kita buat banyak aktiviti. Dapat pula sokongan daripada Balai Seni Lukis Negara. Jadi itulah bermulanya kita mula semakin aktif dan semakin berkarya lah. Kemudian karya kita pun sekarang ni dah diterima, dah banyak dibeli. Dulu susah nak terima. Jadi itu mula-mula mencetusnya idea. Jadi pengajarannya memang kita kena bersama, ramai-ramai gabung.
berseorangan tu memang susah lah kita nak keluar daripada kepompong tu. Saya rasa yalah, tak salah kalau saya katakan peranan yang penting sekali sebenarnya dimainkan oleh pihak museum ya. Museum ni menjadi orang tengah kepada semua persatuan ni dan menyediakan kita ruang dan peluang ya untuk berkarya tu. Jadi saya tengok pelukis mengambil kesempatan tu. Ya, masing-masing mengambil kesempatan tu sama ada untuk mempamerkan karya sebagai hobi, ada juga yang profesional ya. Dan kalau tengok pada harga-harga yang dijual tu pun saya rasa pun rasa cuma lah kita tengok lukisan orang jual 4-5 ribu laku kan. Kita punya bila nak beli ni kan. Tapi itulah saya rasa itulah yang dimainkan oleh museum ya. Jadi kami pelukis sangat sangat berterima kasih lah pada pihak museum. Kalau tanpa ada museum ni saya rasa kita nak berjalan sendiri pun agak susah juga. Bajet tu lah. Belanjawan museum dan juga Negeri Sembilan lah, kerajaan Negeri Sembilan secara umumnya lah. Kita juga sebenarnya tak lupa ya. Cik Nur Razlan ni memegang jawatan ni saya rasa tahun lalu ya. Sebelum tu kita diterajui oleh Saudara Zulhilmi Abdul Jalil atau lebih dikenali di kalangan pelukis sebagai Ibnu Jalil ya. Ibnu pun sebenarnya banyak memberikan idea, memberikan ruang dan dia sendiri yang pernah mencetuskan ya. Tapi tak tahulah apa ni pula dia bukan menarik diri, dia menyerahkan tugas itu kepada Cik Nur Razlan ya. Dan sebelum tu pelukis ni sebenarnya ditubuhkan pada 2014 kalau tak silap. 99. Dan dia diterajui oleh Tuan Haji Yunus. Ada tadi Tuan Haji. Ya. Tuan Haji Yunus inilah orang yang daripada awal yang bermula menerajui ya. Jadi kalau Persatuan Pelukis Negeri Sembilan yang mewakili kaum Cina tadi tertubuh pada tahun 65 ke 61, kita dah mula pula menubuhkan pada tahun 1999 ya. Dan hari ini dengan adanya persatuan-persatuan begini dan bak kata Cik Nur Razlan tadi, bila bergabung tenaga tu ya dan disokong pula oleh museum, dan hari ini pula kita dah dapat sokongan daripada yang lain, daripada yang berhormat hadir hari ini umpamanya, dan kita insya-Allah akan dapat sokongan daripada Kerajaan Negeri Sembilan kalau terzahir galeri itu nanti. Dan saya rasa pelukis Negeri Sembilan ni akan jauh lagi ke depan. Dan kita berdoa lah ya. Harapan kita nanti pelukis ada ruang untuk berkarya kan. Baiklah, dalam kita membicarakan tu ya apa ya, ke mana agaknya hala tuju lepas ni nak kita bawa. Maksud saya tu sekarang ni saya tengok pelukis konsep dia ialah siapa sahaja datang letakkan karya kita terima dan kita pamerkan. Adakah kita nak berterusan begini ataupun kita nak perlu pula satu hala tuju yang lebih baik, iaitu kita terpaksa meningkatkan kualiti karya. Maksudnya nanti mungkin kita akan tidak terbuka begini sangat ya. Mungkin akan ada pemilihan untuk pameran bila dah ramai. Mungkin saya tak tahu, tapi agak-agaknya lepas ni hala tuju kita ke mana, sebab kita kena ada hala tuju dalam mempertingkatkan aktiviti dan karya kita. Jadi bagi Cik Nur Razlan kan, ke mana hala tuju kita selepas ni? Jadi saya rasa yang paling utama sekali mempertingkatkan potensi pelukis tu dulu. Jadi tahap karya tu hendaklah meningkat supaya karya tu boleh diterima di peringkat kebangsaan dan boleh diterima di peringkat antarabangsa, seperti mana Cik Yong ya, karya dia diterima antarabangsa. Jadi bila ada pelukis yang diterima antarabangsa, peringkat antarabangsa, kita boleh buat pameran di sana, di luar negara. Itu memang cita-cita semua orang pelukis, nak pergi keluar, sebab potensi pasaran di luar tu lebih luas kan di Malaysia, selain daripada di Malaysia, dan diiktiraf di luar negara. Jadi itu yang pertama, supaya kita punya pelukis berpotensi terselah. Kemudian yang kedua, kena keluar daripada karya-karya macam pemandangan yang lama-lama lah. Saya pun sama lah, sebab saya buat pemandangan tu bukan apa, sebab student saya belajar pemandangan, jadi saya buat macam tu lah. Jadi ada juga karya-karya abstrak kan, karya yang lebih mencabar, macam tadi Cik Naha buat kan. Jadi kita gerakkan supaya pelukis buat karya berbagai-bagai. Jangan teknik yang sama saja, jangan guna medium yang sama. Ada di luar sana macam-macam medium, campuran, bitumin dan sebagainya dia orang dah buat.
sebab tu mereka dapat keluar lebih jauh pakai kain campur dengan macam-macam lagi kan. Jadi kita nak gerakkan kualiti karya, ya, itu yang harapan kita yang pertama. Yang kedua, networking kita. Kita setakat ni networking kita di Negeri Sembilan dan Balai Seni Lukis lah. Kalau kita dapat networking macam Cik Yong, ya, dia ada networking di negara China dan sebagainya, kita dapat pergi lebih jauh lah. Kita belajarlah dengan Persatuan Seni kan. Kita tingkatkan networking kita, ya. Begitu juga dengan Kerajaan Negeri Sembilan lah, networking dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Saya rasa proses untuk tadi isu tentang Balai Seni itu saya rasa sedang dalam perancangan kerajaan lah, ya. Terima kasih banyak-banyaklah. Kita pun dalam program Plan A nanti, kalau Menteri Besar yang berhormat Menteri Besar free, kita jemput. Saya dah buat surat untuk jemput dia bersamalah. Bolehlah kita berbincang sikit tentang perkembangan Balai Seni itu pada 13 Jun nanti. Kita jemput Menteri Besar Berhormat Menteri Besar untuk hadir bersama kita. Jadi lagi satu harapan saya ni, perancangan kita ialah pelukis muda ni. Kita kebanyakan pelukis kita berumur macam saya, macam doktor lah, dekat PJ Pencen, Cik Mazlan, ya, dan 60. Jadi kita kena cari pelukis-pelukis muda yang lebih lah. Saya ada menghubungilah beberapa pelajar yang baru habis ijazah seni halus supaya join kita lah. Ada beberapa orang yang minat. Saya harap adalah pelapis kita lepas ni. Okay. Baiklah, terima kasih Cik Nur Razlan. Dan saya diberitahu, ya, sebelum kita berakhir ni sebenarnya dah diberitahu. Cuma yang setakat ni dengar ura-ura macam tu, jadi kita tak berani nak bercerita. Tu saya tanya tadi, apa harapan kita pada Kerajaan Negeri Sembilan. Rupanya inilah berita yang dah diberitahu kepada saya tadi, ya, bahawa Kerajaan Negeri Sembilan kini dalam usaha membangunkan Balai Seni Negeri Sembilan. Ya, bagi saya itu adalah satu berita yang amat menggembirakan lah kepada kami pelukis-pelukis. Kalau betul lah karya balai ni dizahirkan nanti, itu satu sokongan kuat kepada kami lah. Dan dikabarkan juga bahawa bekas bangunan pejabat daerah Seremban, kalau saya tak silap bangunan di belakang Jabatan Pendidikan tu, ya, dekat Lake Garden tu, ya, dah melalui kerja-kerja fasa awal untuk dizahirkan sebagai Galeri Seni Negeri Sembilan. Dan kerja itu dah mula, tapi dia akan mengambil masa lah sikit untuk renovate dan menjadikan dia sebagai galeri. So bagi saya, selewat-lewat ni hujung tahun ni atau awal tahun depan, Negeri Sembilan, ya, Bandaraya Seremban akan memiliki sebuah galeri seni je sendiri. So terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sembilan, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, terima kasih kepada museum, terima kasih kepada semua YB yang hadir hari ini, dan kita harap seni lukis Negeri Sembilan ini akan terus berkembang. Ya, jadi kepada pihak museum, terima kasih kerana mengizinkan kami hari ini untuk ber-FB dalam segmen Tahu dan Tengok, Pandai dan Muek. Ya, inilah satu sokongan yang sangat besar artinya kepada kami. Dan pada tetamu-tetamu kehormat, YB, penyandang-penyandang, datuk-datuk penyandang luar, terima kasih. Dan untuk mengakhiri, saya serahkan semula kepada ahli-ahli pelukis kita ni. Tapi dia ni dalam bidang muzik pula, jadi sesama, ya. Bagi pihak saya, kalau ada silap dan salah saya dalam sepanjang mengacara program ni, saya minta ampun dan maaf. Sama-samalah nanti kita lihat, ya, dan sama-samalah kita majukan seni lukis Negeri Sembilan.
Yes,